Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan saya akan membincangkan isu kemusnahan alam dengan perkaitan antara teori hubungan insan dan juga alam. Sebelum tu, elok jikanya saya memperkenalkan dahulu apa itu maksud insan, apa pula itu alam, dan juga apa tu teori-teori hubungan insan dan juga alam. Secara dasarnya saya dapat katakan bahawa insan itu merupakan manusia. Saya insan, anda juga insan, ataupun lebih tepat insan itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala yang mempunyai akal fikiran dan juga mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Tapi saya tahu mesti ada yang tertanya, apa pula kaitan insan dan juga alam? Baiklah, sebenarnya kita sebagai manusia di muka bumi ini mempunyai 3 tugas utama, iaitu yang pertama menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Taala, yang kedua menjadi khalifah di muka bumi ini, dan yang terakhir merupakan kita ni diamanahkan untuk memakmurkan dunia. Di dalam Al-Quran daripada surah Hud ayat yang ke-61 telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Taala yang membawa maksud, dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi dan menghendaki kamu untuk memakmurkannya. Di sini sudah jelas bahawasanya Allah Subhanahu Taala telah mengamanahkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan dunia. Inilah perkaitan antara insan dan juga alam. Kita perlu memakmurkan dunia, menjaga alam sekitar, membuat kebaikan dan sebagainya. Seterusnya pula saya ingin jelaskan maksud alam, iaitu dunia merangkumi segala benda yang berada di langit dan juga bumi, termasuklah bulan dan bintang, tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia, segala ini dikelaskan sebagai alam. Kita ni kan sebenarnya kena bersyukur. Sebab apa? Allah Subhanahu Taala telah menyatakan di dalam surah At-Tin bahawanya manusia ni merupakan sebaik-baik ciptaan yang telah Dia wujudkan. Jadi kita sebagai insan, sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran, kita patut dan wajar dan wajib sebenarnya untuk menjaga alam sekitar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baiklah, saya akan beralih kepada 3 teori hubungan insan dan juga alam. Teori pertama ialah teori materialisme. Teori materialisme adalah merupakan satu kepercayaan kepada kewujudan secara fizikal. Sebagai contoh, udara tidak dapat dilihat, tetapi mereka percaya udara itu wujud kerana mereka dapat merasainya dengan panca indera. Yang kedua ialah teori idealisme. Teori idealisme pula bertentangan dengan teori materialisme, di mana teori idealisme mempercayai sesuatu itu tidak wujud secara realiti. Mereka percaya roh wujud di dalam jasad, di dalam badan manusia. Yang ketiga merupakan metafizik keagamaan, iaitu gabungan antara teori materialisme dan juga teori idealisme. Metafizik keagamaan ini disokong oleh agama kerana agama menolak sekeras-kerasnya terhadap pemikiran yang mementingkan material semata-mata. Teori ini berlandaskan 2 hubungan, iaitu vertikal dan juga horizontal. Hubungan vertikal merupakan hubungan antara manusia dan juga Tuhan, di mana manusia merupakan hamba kepada Allah SWT. Manusia perlu beribadat, perlu membuat kebaikan dan juga meninggalkan larangan. Hubungan horizontal pula merupakan hubungan antara manusia sesama manusia ataupun manusia sesama hidupan lain. Sebagai contoh, cara manusia bergaul sesama jiran tetangga dapat dikatakan sebagai hubungan horizontal mengikut metafizik keagamaan. Pencemaran air. Air merupakan sumber yang amat penting kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Menurut sains, air merupakan campuran bahan kimia adalah bentuk tercair pada tekanan biasa dan pada suhu bilik. Permukaan bumi ini diliputi oleh air sebanyak 70%. Definisi pencemaran air ialah perubahan yang berlaku pada kandungan dan sifat-sifat air akibat daripada pencampuran berdasar. Sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu Taala memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara bumi daripada kerosakan. Kita haruslah mengambil iktibar daripada kaum-kaum yang terdahulu yang mengakibatkan kerosakan di muka bumi ini. Okey, punca-punca pencemaran air ialah yang pertama, pembuangan sampah sarap.
Setengah individu yang bersikap culas terhadap alam sekitar selalu mengambil jalan mudah menyebabkan perkara ini berlaku. Sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai merupakan bahan pepejal yang dihasilkan oleh manusia dan ia juga dianggap benda yang tidak berguna dan boleh dibuang. Punca pencemaran air yang kedua ialah pembuangan sisa-sisa kimia daripada kilang. Menurut Wikipedia, sisa kimia bermaksud sejenis bahan atau molekul yang mengandungi bahan atau campuran kimia yang mempunyai kesan negatif terhadap alam sekitar. Secara umumnya, sisa-sisa kimia yang dibuang dan membahaya ialah daripada sisa industri. Pengurusan air kumbahan yang gagal juga merupakan salah satu punca pencemaran air. Secara umumnya, air kumbahan ialah air yang dibuang daripada manusia, contohnya seperti air kencing. Selain itu, air kumbahan juga berpunca daripada aktiviti pertanian. Setiap punca air kumbahan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Antara jenis air kumbahan yang dapat dikenal pasti ialah air buangan domestik dari rumah, air sisa pembandaran dari penduduk setempat, dan air kumbahan industri domestik, komersial atau pertanian. Punca pencemaran air yang keempat ialah pentumpahan minyak di laut. Ia boleh berlaku dalam 3 keadaan, iaitu akibat daripada kebocoran tangki minyak, atau kemalangan antara kapal-kapal di lautan, atau kebocoran daripada pelantar minyak di tengah lautan. Seterusnya, kesan pencemaran air ialah kehilangan sumber air. Disebabkan oleh pencemaran air yang dilakukan oleh manusia, sumber air juga akan berkurangan. Apabila ramai masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai, sumber air tawar yang digunakan dalam kehidupan seharian akan kotor dan tidak boleh diminum. Punca pencemaran air juga boleh menyebabkan kemusnahan habitat hidupan akuatik. Pembuangan sisa kimia atau sisa kumbahan dapat memberi sifat kehakisan kepada air. Disebabkan itu, air yang mempunyai sifat kehakisan tersebut dapat memusnahkan habitat haiwan tersebut. Kesan yang ketiga ialah banjir kilat. Seterusnya, pembuangan sampah sarap ke dalam longkang yang mengalir ke dalam sungai dapat menyebabkan banjir kilat berlaku. Hal ini kerana jika terlampau banyak sampah sarap yang berterapung di sungai, maka aliran sungai akan terganggu dan tersekat. Akibatnya, air tidak dapat mengalir dan bertakun sehingga melimpah. Akhir sekali, kesan daripada pencemaran air ialah kualiti udara terjejas. Sebenarnya, sebahagian besar oksigen di muka bumi ini dihasilkan oleh mikroorganisma kecil yang berada di lautan. Mikroorganisma ini bernama fitoplankton. 50 hingga 80% oksigen di muka bumi ini dihasilkan oleh mikroorganisma ini. Tumbuh-tumbuhan di hutan pula hanya menghasilkan sebanyak 20% sahaja. Ini menunjukkan kualiti udara dapat diukur dengan kualiti air, maka hubungan atmosfera dengan laut amatlah penting. Saya akan menceritakan mengenai pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana permukaan tanah dilihat berbentuk tidak sekata atau adanya perubahan dari segi warna dan juga keadaan tanah itu sendiri. Keadaan tanah yang tercemar boleh merosakkan habitat serta mengganggu ekosistem keseluruhan dunia. Punca pertama tentang bagaimana sesebab pencemaran tanah itu boleh berlaku ialah apabila terdapat aktiviti perlombongan yang berleluasa. Aktiviti perlombongan merupakan satu proses mencari galian mineral seperti emas, timah, permata yang banyak dilakukan di kawasan-kawasan seperti Lombok atau terowong yang berhampiran dengan bukit atau tebing. Aktiviti menggerudi untuk mencari bahan mentah tersebut meninggalkan sisa-sisa besi yang merupakan zat kimia toksik dari mesin gerudi yang boleh meresap masuk ke dalam tanah lalu merosakkan tanah. Punca kedua yang menyumbang kepada pencemaran tanah ialah pembangunan infrastruktur. Aktiviti pembangunan infrastruktur yang berleluasa boleh menyebabkan berlakunya pencemaran tanah apabila terdapat beberapa bangunan-bangunan yang terbengkalai yang mengandungi bahan seperti asbestos. Zat kimia seperti asbestos ini bukan sahaja mampu mengganggu kesuburan tanah, malah ia juga boleh membawa kepada kanser sekiranya dihadapi oleh manusia. Punca pencemaran tanah yang lain adalah apabila terdapat berlakunya pelupusan sisa toksik. Hal ini kerana terdapat beberapa kilang domestik sering melepaskan bahan-bahan yang beracun atau sisa toksik yang tidak dirawat ke dalam sungai maupun ke atas tanah. Pembuangan sisa toksik ini boleh mengganggu keadaan tanah di mana ia boleh bertukar warna dan juga daun-daun tumbuhan akan menjadi layu dan juga menjejaskan kesuburan tanah. Punca terakhir yang boleh menyumbang kepada pencemaran tanah ialah penggunaan bahan terlarang ke atas hasil pertanian. Ramai petani-petani moden pada zaman kini lebih gemar menggunakan bahan peracun serangga untuk mengelakkan haiwan-haiwan untuk mengambil hasil pertanian mereka. Namun begitu, penggunaan peracun serangga yang kerap akan merosakkan lagi hasil pertanian apabila serangga tersebut diserap oleh tanah lalu ke dalam buah-buahan ataupun sayur-sayuran.
kandungan bahan kimia racun perosak yang kuat bukan sahaja merosakkan tanah, malah hasil pertanian yang dimakan oleh masyarakat boleh menjejaskan kesihatan mereka. Baiklah, mari kita lihat antara kesan-kesan yang boleh berlaku dari pencemaran tanah. Yang pertama, tanah yang terdedah dengan bahan-bahan kimia akan menjadi beracun. Kondisi pH tanah yang berubah dari biasa akan mengganggu penghasilan tumbuh-tumbuhan yang berkualiti dan kuantiti hasil tumbuhan tersebut. Pengeluaran hasil tanah yang kurang kualiti dan kuantiti akan mengganggu rantaian makanan serta pengurangan oksigen. Kesan kedua pencemaran tanah ialah berlakunya hakisan tanah. Kejadian tanah seperti tanah runtuh boleh terjadi akibat daripada pokok-pokok yang tidak mampu mencekam tanah dengan baik disebabkan kondisi tanah yang tidak mampat. Pokok-pokok yang tidak mempunyai cekapan yang kuat boleh dibawa arus air semasa cuaca hujan yang lebat. Kejadian tersebut kemudiannya boleh menyebabkan pokok-pokok akan jatuh lalu memberi ancaman kepada nyawa masyarakat yang berada di kawasan tanah runtuh tersebut. Akhir sekali, pencemaran tanah akan menyebabkan kesihatan seseorang individu itu terjejas. Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber rantaian makanan utama bagi manusia dan juga haiwan-haiwan. Namun, sekiranya hasil tanaman tersebut menyerap sisa-sisa toksik atau peracun haiwan perosak, ia akan memberi impak kepada tubuh badan manusia seperti gangguan buah pinggang, keracunan makanan dan sebagainya apabila dimakan oleh manusia. Seterusnya kita pergi kepada pencemaran yang ketiga, iaitu pencemaran udara. Di sini terdapat 4 punca terjadinya pencemaran udara. Yang pertama, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini sering berlaku di kawasan hutan apabila kegiatan pembakaran terbuka dijalankan secara terbuka dan besar-besaran dan secara tidak terkawal. Jadi apabila pembakaran tidak dijalankan dengan lebih teratur, maka akan mudah berlakunya jerebu yang mengakibatkan kawasan sekeliling dan orang sekitar mudah dijangkiti. Seterusnya, yang kedua, pelepasan asap kenderaan motor. Pelepasan asap kenderaan bermotor ni lebih dikenali sebagai kenderaan yang bermotor lah. Contohnya motosikal, kereta, lori. Dan macam mana kenderaan motor ni boleh menyebabkan pencemaran udara? Hal ini kerana ada asap yang dihasilkan apabila motor dibakar di dalam enjin. Bahan-bahan yang terlibat di dalam kenderaan motor ni adalah diesel dan minyak petrol. Jadi saban hari dan saban tahun bilangan kenderaan bermotor semakin meningkat. Maka kesannya akan menjadikan negara mudah tercemar. Seterusnya, asap dari sektor perindustrian. Sektor perindustrian ataupun mudah dikenali sebagai sektor perkilangan. Sektor perkilangan juga turut menjadi punca kepada pencemaran udara. Hal ini kerana terdapat pelepasan gas, contohnya pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida yang akan membawa kesan sampingan kepada penduduk setempat di sekeliling kawasan perkilangan. Dan yang keempat, aktiviti harian manusia. Aktiviti harian manusia, saya ambil contoh peti sejuk. Saya yakin di setiap rumah anda semua yang menonton saya ada peti sejuk, dan hakikatnya peti sejuk mempunyai klorofluorokarbon ataupun dikenali sebagai CFC. CFC mampu untuk mencemarkan pengudaraan di dalam rumah maupun di kawasan sekitar. Jadi, apakah kesan-kesan kepada pencemaran udara? Yang pertama, masalah kesihatan. Sekiranya sektor pemotoran dan sebagainya tidak dikawal, ia akan menjadikan pencemaran udara lebih teruk, seterusnya menjadikan kesihatan manusia akan lebih tidak terjamin. Yang kedua, proses penanaman. Apabila udara tercemar, maka sistem penanaman turut juga tercemar. Kesannya, tumbuhan akan mula kuning dan mati. Dan yang ketiga, iklim global terkesan. Pemanasan global yang telah berlaku memberi kesan yang sangat dahsyat kepada alam. Ia akan mengakibatkan paras air laut yang meningkat kerana berlakunya ais kutub yang telah cair sedikit demi sedikit. Akibat berlakunya pencairan ais kutub, maka akan berlakunya peningkatan paras air laut antara 30 hingga 60 cm. Hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan 10 juta populasi penduduk yang tinggal berdekatan dengan laut bakal kehilangan tempat tinggal. Seterusnya ialah cadangan. Kita tahu bahawa pencemaran alam sekitar semakin hari semakin teruk keadaannya. Maka masyarakat haruslah peka terhadap masalah ini. Antara langkah-langkah yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa wajar memperketatkan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum mereka yang tidak bertanggungjawab. Selain itu,
Pihak berkuasa juga perlulah bersikap adil dan tegas semasa menghukum pihak tertentu kerana segelintir individu ataupun organisasi akan masih berani menentang undang-undang jika tidak diberi hukuman secara tegas. Hukuman dan denda yang diberikan kepada mereka sangatlah wajar supaya mereka dapat menginsafi perbuatan yang tidak bermoral itu. Tambahan lagi, beberapa orang yang mampu membayar denda itu akan merasakan hukuman yang diberi itu tidaklah berat. Oleh itu, pihak berkuasa hendaklah menegaskan lagi undang-undang yang sedia ada demi menjamin keberkesanan hukuman tersebut. Bukan itu sahaja, pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting untuk menangani masalah ini. Pihak sekolah boleh memperkenalkan subjek pendidikan alam sekitar kepada murid sekolah. Subjek ini boleh dijadikan sebagai subjek yang wajib lulus untuk mengukur tahap kefahaman murid terhadap alam sekitar. Para murid dapat merasai sikap bertanggungjawab ke atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka sepatutnya memelihara dan memulihara alam sekitar. Oleh sebab itu, pelaksanaan satu mata pelajaran khas iaitu pendidikan alam sekitar wajar dan patut diperkenalkan sesuai seperti kata pepatah Melayu, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Tambahan lagi, alternatif lain yang boleh dilakukan ialah kempen pemeliharaan dan penjagaan alam sekitar. Kempen kesedaran ini boleh dilakukan melalui media sosial dan papan tanda periklanan atau TV supaya dapat memberi kesedaran kepada manusia. Kebanyakan masalah pencemaran ini berlaku adalah akibat daripada aktiviti yang tidak bertanggungjawab daripada manusia dan juga pembangunan industri seperti kilang. Oleh itu, kempen kesedaran harus dilakukan untuk mengambil tindakan dan memberi peringatan kepada masyarakat. Antara jenis periklanan yang digunakan ialah papan tanda, surat akhbar dan kulit majalah. Selain itu, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan Twitter juga adalah medium yang sangat mudah untuk digunakan untuk menyampaikan kesedaran kepada semua masyarakat. Akhir sekali, cara mengatasi pencemaran alam sekitar adalah dengan mempraktikkan dengan lebih mendalam program kita semula. Punca utama pencemaran alam adalah disebabkan pembakaran terbuka dan banjir kilat yang berlaku akibat longkang yang tersumbat disebabkan pembuangan plastik sampah yang berleluasa oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya program kita semula, masyarakat dapat belajar untuk mengurangkan penggunaan plastik dengan membawa beg tersendiri ketika pembelian barangan di kedai. Selain itu, masyarakat juga boleh menjual barangan terpakai seperti buku, majalah, kotak, bungkusan serta akhbar lama kepada penjual barang terpakai. Apabila semua barang ini dikita semula, ia dapat dijadikan kertas baru dan secara tidak langsung penggunaan tenaga untuk mencari bahan mentah penghasilan kertas dapat dikurangkan. Kesimpulannya, isu kemusnahan alam ini boleh berlaku dengan tangan manusia itu sendiri maupun daripada bencana alam yang merupakan faktor semula jadi. Jika kita perhatikan dan analisis secara menyeluruh, kemusnahan alam sekitar yang wujud di negara ini adalah berpunca daripada sifat kurang prihatin dan sifat tidak bertanggungjawab penduduk negara ini sendiri serta kekurangan dari segi penguasaan undang-undang. Kelemahan intrinsik ini termasuk kurangnya kesedaran orang ramai untuk menjaga alam sekitar, wujudnya tamadun yang hanya mementingkan keuntungan dalam memerah sumber alam tanpa mengambil kira kesan jangka panjang yang akan berlaku terhadap alam sekitar. Tambahan pula,
kita, terdapat kedegilan dan keangkuhan pesalah yang berulang kali terus melakukan tindakan yang memudaratkan alam sekitar. Walaupun mereka telah dikenakan tindakan, akhir sekali tidak akan ada jalan penyelesaian kepada isu alam sekitar seperti pemanasan global dan pencemaran udara, melainkan sikap orang ramai yang perlu diubah. Setiap orang mempunyai peranan yang tersendiri untuk memastikan alam sekitar dapat dipelihara, dihargai dan juga dilindungi. Memandangkan persekitaran ini dikongsi bersama, maka kita perlulah lebih berusaha untuk membina persekitaran yang lebih cantik, selamat dan juga sihat. Sebagai manusia, kita mestilah bekerjasama dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar sejajar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahawa kita ialah insan yang diperintahkan untuk memakmurkan dunia.